Ustaz Danai, semua orang tahu ibadah malam banyak fadilatnya. Sehingga Nabi sendiri yang sudah dijamin masuk syurga pun melakukan solat-solat sunat sampai bengkak kaki baginda. Namun mengapa masih ada di kalangan kita yang masih payah untuk melaksanakan ibadah malam? Apakah faktor utama yang menjadi penyebabnya? Adakah disebabkan lemahnya iman seorang sehingga tewas di tangan godaan syaitan yang membisikkan tidurlah lagi, malam masih panjang. Macam itulah saya. Jadi terima kasih Kak Sabah kita ya. Siap dia bagi skrip lagi dekat situ. Baik Ustaz. Kita nak tahu juga bagaimana Nabi SAW sehingga sanggup korbankan malamnya untuk bermunajat kepada Allah SWT. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebenarnya kalau kita tengok pada ibadah Nabi, bukan hanya sekadar waktu-waktu senang. Hatta waktu-waktu nak perang pun Nabi qiyamul lail lagi. Nabi solat malam, Nabi doa lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh dalam hadis riwayat Imam Ahmad, hadis yang sahih, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berada daripada malam peperangan Badar. Jadi pada waktu tu sahabat-sahabat semua dah lena dah. Tapi ada sahabat ni yang meruayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu Nabi berdoa dan menangis dalam solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya besok ni macam mana ni? Kira kalau tidak ada dah siapa-siapa lagi yang maksudnya memenangkan, iaitulah Allah tidak memenangkan kami ketika mana dalam perangan Badar ni, tak ada orang lagi nak sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi memohon, Nabi menangis dan sebagainya. Dan pada waktu itu boleh kita nampak bahawa ibadah Nabi bukan hanya sekadar waktu senang. Kita senang, besok bukan nak pergi perang. Besok nak pergi kerja je kan. Besok kita nak bangun awal pagi saja, nak uruskan anak-anak dan sebagainya. Tapi itu pun amat sukar. Amat sukar. Jadi pertama sekali kita kena ada galakan. Jadi ibadah-ibadah yang kita nak buat tu ada galakan, kelebihan apa yang diberitakan oleh Nabi SAW. Jadi kita kena carilah, kita kena baca dan kita kena bincangkan ataupun kita sedang berbincang di dalam Tanyalah Ustaz ini untuk kita tahu apa kelebihan-kelebihannya, supaya dengan sebab kelebihan tu kita ada vaksin, kita ada suntikan untuk melakukan ibadah itu pada malam hari. Itu yang pertama. Yang kedua, selain daripada amal-amal apa kita kata vaksin ataupun suntikan itu kepada masuk kebaikan dalam ibadah dan sebagainya, khususnya solat malam, kita nak pergi juga kepada kita kata kesedaran itu sendiri. Jadi kesedaran ini dia boleh dipupuk ataupun boleh dilakukan dengan banyak perkara. Antaranya apa dia? Antaranya kita mentadabbur ayat Quran khusus berkaitan dengan kelebihan-kelebihan qiyamul lail itu sendiri. Sebagai contoh kita kata dalam surah, dia ada dua surah. Satu dipanggil Muzammil, satu dipanggil Muddathir. Sebenarnya kalau kita tengok terjemahan, bangunlah orang yang berselimut. Itulah Nabi SAW lah, para ulama tafsir menyebutkan demikian. Jadi orang yang berselimut, Muzammil pun berselimut juga. Kemudian Muddathir pun berselimut juga. Jadi ada beza tak antara kedua ni? Maka kata Al-Imam Tahir Ibn Ashur dalam kitab beliau Tahrirut Tanwir, kitab tafsir, bila mana bincang tentang isu ni, bila menyatakan Muzammil itu orang yang mana berselimut dengan keadaan yang ketakutan. Dalam keadaan yang ketakutan. Muddathir yang berselimut dalam keadaan tenang. Maksudnya tidur-tidur biasa, relax lah maksudnya begitu. Ataupun kita dalam istilahnya kita panggil sebagai dalam keadaan yang tidak ada kesibukan, dalam ketakutan dan sebagainya. Itu dipanggil Muddathir. Jadi dua keadaan ini ditujukan kepada Nabi SAW. Muzammil kerana pada waktu permulaan penurunan wahyu Nabi takut kerana dihadiri oleh Jibril di Gua Hira. Jadi balik ke rumah dan Nabi berselimut. Kemudian bertemu dengan Sayyidatina Khadijah dan nasihat dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bila sebut Muddathir, dia dah agak sedikit tenang. Wahyu yang keseterusnya dan sebagainya agak sedikit tenang, sebab yang pertama tu rasa kekok, takut. Maka menunjukkan bahawa ibadah orang yang tidur dalam keadaan keletihan, ketakutan dan sebagainya, ataupun ibadah orang yang tidur dalam keadaan sihat, dalam keadaan yang tidak ada apa-apa gangguan, maka dua-dua tu juga dituntut untuk melakukan ibadah pada waktu malam. Jadi timbulkan kesedaran kita, kalau Nabi SAW pun mampu dengan keadaan yang ketakutan, dalam keadaan malam nak pergi perang pun boleh, maka pada waktu tu kita insya-Allah cuba untuk bangun malam itu, dan mudah-mudahan menjadi tabiat kita ataupun kita kata apa, budaya kita untuk menghidupkan malam bersama dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Dan kalau kita tengok juga Nabi memang sampai bengkak-bengkak. Surah yang Nabi baca, kalau kita tanya kan qiyamul lail Nabi macam mana, jadi tak boleh nak jawab kerana kita tak mampu nak buat kan. Jadi secara umumnya kita kata Islam ni dia ada takhfiz, keringanan. Jadi sekurang-kurang kita solat 2 rakaat
ataupun bacaan yang ringan. Bahkan Nabi SAW pun membuka solat Nabi SAW bacaannya yang ringan. Yang ringan ni maksudnya apa? Yang pendek. Kemudian solat itu tidaklah terlalu dipanjangkan. Itu mukadimah permulaan. Jadi kalau kita ambil 2 rakaat pun itu juga satu motivasi kepada kita. Walaupun banyak hadis daripada riwayat Aisyah, riwayat Umar, Nabi buat 11 rakaat. Kan, dan sebelah itu dengan panjang bacaannya, dengan rakaatnya, dengan zikirnya. Akan tetapi kita kalau pergi fokus kepada situ, memang akhirnya kita tak mampu nak buat lah. Betul. Maka pada waktu kita ambil sekurang-kurangnya apa saja yang kita boleh mampu, khususnya solat malam, maka kita buat walaupun sekadar 2 rakaat. Istiqamah dalam melakukan segala perkara cukup atas kemampuan kita. Paling tidak 2 rakaat lah Ustaz ya. Masya Allah. Cubalah ejaz-ejaz tengok.